Testing 1212, testing 1212. Testing 1212. Dua mutiara, dua berlian Alright. Okey, selamat pagi semua. Apa ni, harap kamu selesailah yang cikgu suruh tadi. Tak banyak, 15 soalan, tapi masa cukup-cukup untuk kamu bagi jawapan yang terbaik. Alright, maksudnya ambil peluang ambil peluang untuk buat yang terbaik setiap soalan yang kamu dapat. Sebab peluang untuk dapat soalan sebenarnya susah. Okey, sebenarnya susah. Dan apa ni, ianya masa yang sesuai untuk kita uji diri kita. Okey, memandangkan bukanlah ujian sebenar, periksa sebenar kan, tapi at least kita tahu kita level dekat mana. Okey, kita boleh test diri kita lah, kita boleh tahu. Okey, kita belajar betul-betul ke tak, kita boleh ingat apa yang kita belajar ke tidak. Alright. Okey, untuk pagi ni, untuk pagi ni kita sambung yang minggu lepas. Harap sound okey, video okey Alright. Yang ini jawapan untuk yang tadi. Okey, 15. Okey, harap-harap paling teruk pun salah 2 je. Paling teruk pun salah 2 je. Okey, lebih, kalau lebih maksudnya kena risau sikit. Alright. Okey, kita sambung yang minggu lepas. Okey, tajuk yang cikgu beritahu kita nak sambung tajuk gelombang kan. Okey, muka surat 126. Okey, kita ada 30 minit, kita buat cepat-cepat. Alright. Okey, muka surat 126, gelombang bunyi. Alright. Siapa yang dah buat? Okey, boleh semak banyak kali. Belajar ni kita buat banyak kali. Alright. Okey, untuk aktiviti yang pertama, dia letak jam loceng dalam balang kaca. Okey, aktiviti senang. Cuma ada guna pump vacuum. Dia sedut udara keluar daripada balang udara, balang kaca tu. Okey, so aktiviti. Okey, apabila jam loceng dihidupkan, bunyi jam loceng boleh didengari. Okey, apabila pump vacuum dihidupkan, bunyi jam loceng semakin lemah dan kemudian tidak didengari. Okey, ciri-ciri gelombang yang boleh kita dapat daripada aktiviti ni ialah, sebelah dia, bunyi memerlukan medium untuk merambat. Bunyi memerlukan medium untuk merambat. Dia beza dengan gelombang cahaya. Gelombang cahaya, kalau kita macam rasa cikgu pernah mention minggu lepas kot, pasal matahari kan, sinaran sampai dekat kita kan. So bunyi tidak. Bunyi dia memerlukan medium. That's why kalau kamu tengok hujan, ada petir, kemudian lama lepas tu baru ada bunyi guruh. Dia bukan guruh dulu baru petir kan. Maksudnya petir kita dapat lihat dulu, kemudian baru bunyi tu sampai ke telinga kita. Dia merambat. Dia perlukan medium supaya dia boleh merambat. Merambat maksudnya dia pindah antara molekul. Dia bentuk getaran. Kalau dalam graf pun kita boleh buat study pasal bunyi ni. Dia amat berbeza dengan cahaya. Cahaya kita tak boleh buat graf. Kita tak boleh buat graf. Bunyi kita boleh buat graf. Sebab tu banyaklah teknologi yang gunakan gelombang bunyi ni sebagai dia punya asas. Contohnya marine, guna sonar kan. So gelombang bunyi ni satu yang menarik lah. Alright, yang kedua, cuba tengok aktiviti kedua. Tengok tu, ada kawan kamu letak bekas plastik berisi udara, bekas plastik kosong, kemudian dia letak pada meja, dan kemudian dia letak jam loceng sebelah, dan jam loceng tu berbunyi. Dia nak tahu boleh dengar ke tidak melalui gelas plastik tadi. So bunyi jam loceng paling kuat kedengaran melalui bekas yang berisi tepung, dan paling lemah melalui bekas berisi udara. Bekas kosong kurang dengar, tapi bila dia letak medium dalam tu, contohnya tepung tadi dia guna, dia boleh dengar lebih jelas. Dia perlukan medium yang solid sebenarnya lagi baik. Kemudian dia punya ciri-ciri, gelombang bunyi merambat pada kelajuan berbeza.
Bunyi dipindahkan dengan cepat melalui pepejal dan dengan sangat perlahan melalui gas. Okey, ni dia nak buktikan. Okey, pepejal yang lebih solid sebenarnya boleh memindahkan bunyi lebih baik. Okey, pepejal yang lebih not pepejal lah. Okey, keadaan yang lebih ada medium, okey, yang lebih ada objek ataupun ada molekul yang lebih rapat, okey, ianya lebih baik, okey, untuk pemindahan bunyi. Dan proses pemindahan bunyi itu kita panggil merambat, okey, bunyi merambat melalui medium. Alright. Okey, yang ketiga cuba tengok. Kepingan kayu, kepingan logam dan tuala, okey, tiga medium yang berbeza. So, apa yang berlaku? Bunyi jam loceng paling kuat kedengaran apabila menggunakan kepingan logam dan paling lemah apabila menggunakan tuala. Okey, ciri-ciri dia, bunyi boleh dipantul dan diserap. Permukaan yang keras adalah pemantul bunyi yang baik, manakala permukaan yang lembut adalah penyerap bunyi yang baik. So, dekat sini dia nak buktikan between dua jenis medium pula. Okey, keadaan medium yang lembut, kemudian keadaan medium yang solid, yang keras. Okey, yang keras bermaksud yang molekulnya lebih rapat lah kan. Betul tak? Kan? So sekarang ni yang solid, yang lebih keras, dia lebih bertindak sebagai pemantul. Kemudian yang lembut bertindak sebagai penyerap bunyi. That's why kalau kamu pergi, siapa suka karaoke, dengan family dia, perasan dalam bilik tu dia letak dinding yang lembut kan. Dia letak bekas atau sponge yang boleh serap bunyi supaya tidak keluar. Ataupun siapa yang pergi tengok movie, panggung wayang, perasan dinding dia letak macam kapet kan. Dia tak letak dinding biasa solid batu ni kan. Sebab apa? Sebab dia nak serap. Yang lembut dia boleh bertindak sebagai penyerap. Tapi kalau yang keras macam dinding rumah biasa batu, kalau buang semua perabot, buang semua kain lansir kamu, kamu akan cakap dan ada gema. So itu ialah pantulan. Pantulan bunyi. Kamu bercakap, dia pantul balik, kamu dengar balik dia datang. Proses tu dipanggil pantulan. Gema yang berlaku. Muka surat sebelah, cuba tengok muka surat 127. Dia bagi mapping kat situ. Bunyi terbagi kepada beberapa. Yang sebelah kiri, ini cikgu tulis lah, senang. Sebab yang ni yang paling asas sebenarnya. Sebab yang ini yang akan dikembangkan bila kamu nanti menengah atas. Yang ini yang kamu akan expand lagi. Dan ianya lagi best lah sebenarnya. Sebenarnya ada aktiviti yang best, yang tak susah pun sebenarnya ni. Cuma kadang barang kena ready betul-betul lah. So, bunyi terbagi kepada kenyaringan, alright, cikgu bulatkan. Kemudian kelansingan. Ni siapa tari ingat lagi ada graf. Kelansingan. Cikgu bulatkan. Kemudian di bawah kenyaringan ialah amplitude. Amplitude. Ada simbol. Ni cikgu petakkan lagi sebab ni dah graf. Kemudian bawah kelansingan ada frekuensi. Frekuensi dia ada unit. Amplitude tak ada rasanya kot. Dia ada simbol dia, frekuensi. Cikgu petakkan. Yang ini dia ada unit Hertz. Hz. Ataupun Hertz. Coklat Hertz. Alright. So yang ini. Yang asas dia. Alright. Kelansingan frekuensi. Kalau kamu ingat balik graf, cikgu buat contohnya satu graf lah. Satu graf. Siapa yang pernah tengok dalam cerita biasa dekat apa? Dekat dalam ward orang sakit, tepi katil dia ada macam monitor kan. Kan? Lebih kurang graf macam tu lah. Lebih kurang graf macam tu. Kemudian kalau dulu-dulu orang naik kapal dia nak cari ikan apa pun, macam tu juga keadaan dia. Ataupun geologis dia nak kaji gempa bumi, macam tu juga keadaan dia.
Okey, graf dia real time. Okey, dia real time, real response. Okey, dia sentiasa bergerak. Macam itulah lebih kurang. So, untuk satu graf, okey, kita bayangkan bentuk graf dia macam ni. Alright, macam ni. Alamak, tak cantik. Cikgu buanglah sikit. Okey, garis. Okey, macam tu. Okey. So, biasalah asas graf kamu kena ada paksi, okey, x dan juga paksi y. Okey, yang mana x mana y cikgu tengok. Okey, yang ni y, okey, yang ini x. Okey. So, dalam graf tu, okey, kamu boleh study mengenai gelombang bunyi dan apa saja mengenai gelombang bunyi. Okey, di mana saja kamu berada, okey, especially siapa yang minat angkasa, siapa yang minat muzik, siapa yang minat pasal bumi, okay, geologis especially, okay, dia akan tengok pada gelombang bunyi ni. Okay, aspek gelombang bunyi ni dia mainkan peranan yang besar. So, untuk kenyaringan amplitude, okay, dia tinggi gelombang ni, okay, yang ini simbol A. Okay, yang ini kenyaringan. Okay, bunyi kenyaringan ni maksudnya bunyi yang kuat, perlahan. Kuat, perlahan. Itu maksudnya. Lagi tinggi gelombang ni maksudnya bunyi itu lagi kuat. Lagi rendah gelombang ni maksudnya bunyi je perlahan. Kemudian, kelansingan ataupun frekuensi, paksi X. Paksi X, kamu tengok kat sini, biasanya paksi X ni mewakili masa. Mewakili masa. Dan biasanya untuk frekuensi ataupun gelombang bunyi ni, kita bila cakap mengenai masa, unit yang kita guna ialah saat. Kita tak guna minit, kita tak guna jam. Kita guna saat. Saat. Alright. So, dalam beberapa saat ni, ada berapa naik turun. Ada berapa naik, ada berapa turun. So, sekarang ni, cuba tengok kita tengok graf kita. Dia naik kat sini, dia turun dekat sini. So, yang naik satu, turun satu, yang ini kita panggil dia ialah graf lengkap. Graf yang lengkap. Yang amplitude tadi, tinggi dan rendah kan? Tinggi nilai dia positif. Kalau rendah nilai dia negatif. Tapi sekarang ni satu graf yang lengkap. So, untuk frekuensi, dia nak tengok berapa bilangan graf yang lengkap dalam satu saat. Itu frekuensi. Berapa nilai, berapa bilangan graf lengkap dalam satu saat. Yang ini start daripada 0, dia ending dekat 0. Satu graf lengkap. Dia juga boleh jadi, daripada atas, sampai dekat atas ni. Satu graf lengkap juga. Ataupun daripada sama juga bawah, pergi ke bawah ni. Satu graf lengkap juga. So in 1 second, dalam satu saat, berapa graf lengkap? Contohlah, cikgu bagi kat sini, ni contohnya 1 second. 1, 2, 3, 4, 5. 5 second. So sekarang ni, satu graf lengkap dalam 5 second. Dalam 5 second, hanya baru ada satu graf lengkap. Frekuensi dia maksudnya tinggi ke rendah. So, 5 second, baru satu, frekuensi dia cukup rendah. Contohnya kalau dalam 1 second ada banyak, frekuensi dia tinggi. Itu maksudnya. Dalam second, dalam saat. Sebab apa? Sebab nanti, kamu akan tengok, dia punya, ni kena, kena kenal sekarang lah ni. 1/F sama dengan T. Ataupun, cikgu terbalikkan dekat sini. 1/T sama dengan F. So, sekarang ni, time, maksudnya frekuensi. So, sekarang ni, kamu akan lihat graf. Macam ni bentuk dia. Ataupun macam mana bentuk yang lain juga. Kamu akan ingat. Bukan saja dekat dalam matematik. Dalam sains pun graf penting. Especially yang tajuk ni lah.
So yang ini ialah contoh graf yang mana kalau kamu tengok dekat contoh-contoh yang cikgu bagi tadi dalam movie kan, dalam Word ke kat mana-mana kan, dia sentiasa bergerak. Cuma bila kita tulis kat atas whiteboard, atas kertas, taklah bergerak kan. Tapi sebenarnya dia bergerak. That's why masa ni dia sentiasa berjalan. Okay. Alright. Okay, ni pengenalan awal mengenai apa maksud amplitude, apa maksud frekuensi. Okay. Gelombang bunyi. Okay. Dia ada satu lagi yang ada guna apa ni? Graf juga. Okay, elektromagnetik. Tapi yang itu belum lagi. Graf juga. Okay. So kamu akan nampaklah hubung kait. Alright. So apabila cikgu ajar pasal graf, jangan tidurlah kan. Jangan lupalah. Okay. Graf memang penting. Dari form 1 kamu dah jumpa pasal graf. Okay. Ambil kisahlah. Okay. Ambil kisah. Actually sebenarnya graf mula-mula kamu akan kenal dekat geografi sebenarnya. Okay. Kat geografi pengenalan awal mengenai graf. Okay. Lepas tu matematik akan expand lebih. Kemudian sains akan masuk. So kamu akan nampak totally orang kata usable lah, digunakan di banyak di banyak perkara. Pasal graf. Graf ni penting. Kalau matematik ni kena tahu kecerunan, betul tak? Kena tahu kecerunan, kena tahu dia punya normal, dia punya maksimum, dia punya apa lagi? Dia punya average, lagi dia punya apa tu median, banyak. Ni yang best. Bila kamu belajar, kamu nampak benda tu akan kena kat tempat-tempat lain, itu yang best. Kamu akan datang rasa seronok sendiri. Tapi kena belajarlah. Kena, sebab tu kena banyak baca buku, kan? Kena rajin. Alright, kita pergi dekat muka surat 128. Kamu tengok muka surat 128. Terus daripada aktiviti tu, dia suruh isi untuk pemerhatian. Cuba lihat. Dua lajur tu. Satu ialah pelarasan pada penjana isyarat audio. Satu lagi ialah perubahan pada bentuk gelombang OSK. Nak graf ni, kalau gelombang bunyi dalam makmal, kita guna OSK. Osiloskop sinar katod. Yang itu pula, kita tak guna. Bila kamu tengok light, tengok cahaya, kamu ingat lampu torchlight, lampu biasa kan? Mentol, terima tenaga elektrik, kemudian mengeluarkan cahaya di samping pemanasan apa semua kan. Tapi untuk aktiviti yang ni, dia guna peralatan yang menggunakan sinar katod. Sinar katod ni maksudnya dia pancarkan satu elektron pada satu titik. Ini dekat magnetism, bukan magnetism, keelektrikan. Yang ni kamu akan expand lagi lah. That's why agak advance benda ni. Tapi tak apa, kita belajar perlahan lah. Sinar katod dipancarkan, dia macam ni. Bila semua objek kita bincangkan dalam keadaan yang paling kecil ataupun keadaan yang paling asas, semua objek dia akan ada positif negatif. Proton dan juga elektron. So negatif ni ialah elektron. So sinar katod, sinar katod, dia tembak elektron. Dia tembak elektron pada satu titik. Dan elektron tu dia terima tenaga yang berterusan. So that's why elektron tu dia akan bergerak. Sama ada bila terima tenaga lebih, dia akan naik. Bila terima tenaga rendah, dia akan turun. Bila bunyi kuat, dia akan naik. Bunyi turun, dia turun. So elektron ni, kamu akan lihat pada OSK, elektron sinar katod ni, untuk menggambarkan pergerakan bunyi. Pergerakan molekul-molekul bunyi itulah yang dirambat. Dalam aktiviti tu, kita akan sambungkan mic, kita akan sambungkan speaker, kemudian kita sambungkan pada OSK, yang memancarkan sinar katod. Maksudnya bunyi tadi dipindahkan ke bentuk elektrik. So benda ni dikembang-kembangkanlah perlahan-lahan. Itu yang jadi seronok tu. Alright, cuba tengok pada yang pertama. Yang pertama, yang mana ni?
Okey, amplitude. Okey, amplitude. Okey, jawapan yang pertama ialah okey, dia akan okey, apabila kuasa output okey, isyarat audio ditingkatkan, frekuensi ditetapkan, amplitude akan meningkat. Okey, frekuensi tidak berubah. Okey, perubahan. Okey, perubahan bunyi yang dihasilkan dia lebih nyaring atau lebih kuat. Okey. Yang kedua, okey, apabila kuasa output ditetapkan, okey, frekuensi akan ditingkatkan. Okey. Apa yang berlaku dekat amplitude? Amplitude tidak berubah. Frekuensi akan meningkat. Okey, apa yang berlaku ialah okey, perubahan bunyi lebih langsing ataupun tajam. Okey, langsing, kelansingan kamu kena tahu kamu perasan tak penyanyi ke atau kawan kamu ada suara besar, ada suara halus, suara kecil. So yang suara kecil itulah langsing. Okey, suara yang besar tu kurang kelansingan. Itu beza dia. Okey. Alright. Okey, perbincangan. Kita pergi terus kepada B. Okey, B nombor 1, amplitude dengan kenyaringan bunyi Okey, semakin besar amplitude satu bunyi, semakin nyaring bunyi yang dihasilkan. Okey, yang kedua, okey, frekuensi dan kelansingan. Okey. Yang kedua, semakin tinggi frekuensi satu bunyi, semakin tinggi kelansingan bunyi yang dihasilkan. So, okey, kenyaringan, kelansingan. Okey, kenyaringan maksudnya suara kuat, suara perlahan. Kelansingan maksudnya suara halus, okey, suara kasar. Okey, ingat yang tu. Boleh Okey, terma-terma ni kena ingat. Kan nanti kan pening nanti kan. Okey. Sebab apa? Sebab bila jawab soalan dia nak satu jawapan atau satu perkataan saja kan. Alright. Okey, kesimpulan dia. Okey, kenyaringan satu bunyi semakin nyaring. Okey, apabila amplitude bunyi dibesarkan. Okey, semakin amplitude meningkat, okey, kenyaringan bertambah. Okey. Kemudian yang kedua, kelansingan suatu bunyi tinggi apabila frekuensi suatu bunyi tinggi. Okey, apabila frekuensi bertambah dalam satu saat, okey, kelansingan pun bertambah. Okey, boleh Alright. Ni introduction untuk benda yang agak heavy lah, okey, untuk sains ni. Tapi dia quite fun lah, okey. Kamu belajar mengenai apa ni sifat, okey, sifat apa ni semula jadi. Okey, sifat semula jadi. Gelombang bunyi. Okey. Gelombang bunyi, gelombang cahaya, gelombang elektromagnetik, apa lagi ada gelombang? Gelombang air, okey. Gelombang in general, gelombang tenaga, okey. Banyak gelombang. Dan bila sebut gelombang ni dia ada sifat atau ciri-ciri dia lah. Dan sebahagian besarnya dia ada okey bentuk graf. Okey, boleh ditafsirkan dalam bentuk graf. Apa saja yang boleh buat dalam bentuk graf, ianya lebih meaningful, okey, lebih macam cikgu sebut usable kan, boleh banyak digunakan. Okey, boleh banyak digunakan. Alright. Okey, kita tengok yang berikutnya. Okey. 3B, okey, cuba tengok 3B. Okey, dia suruh ramalkan apa yang berlaku pada gelas kaca kosong. Okey, jika gesekan biola terlalu langsing. Okey. So, jawapan dia ialah gelas kaca akan pecah. Okey, suara yang begitu langsing, okey, gelas kaca akan pecah. Biasa sebelum ni mesti kamu sebut nyaring kan? Suara yang nyaring, suara yang nyaring. Okey, so sekarang ni kamu faham. Okey, nyaring maksudnya kuat. Okey, langsing maksudnya tajam. Okey, halus. Alright, number 4. Okay, nombor 4 ialah okay, Ahmad main gitar. Apa perubahan bunyi yang dapat diperhatikan jika Ahmad ketatkan tali gitar? Okay, apa yang berlaku ialah kelansingan bertambah kerana tali gitar yang ketat hasilkan frekuensi getaran yang lebih tinggi. Okay, siapa ada gitar, ada ukulele, okay, kamu ketatkan, perasan bunyi je berubah kan? So, yang itu ialah okay, menambah kelansingan. Okay, kelansingan yang tinggi. Dia lebih halus bunyi dia kan. Alright. Okay, B. Sekiranya Ahmad petik gitar dengan lebih kuat. Okay, bila dia petik gitar dengan lebih kuat, kekuatan bunyi bertambah kerana amplitude getaran lebih besar.
Okey, bunyi lebih kuat. Okey, getaran lebih besar, bunyi lebih kuat. Gelombang akan lagi tinggi, menaik, meningkat. Okey. So, itu yang berlaku lah. Okey, bunyi yang kuat. Alright. Sebelah dia. Okey, sebelah dia fenomena aplikasi pantulan gelombang bunyi. Okey, kita pergi sempat satu page. 1 dan 2. Okey, kita habis 1 dengan 2 lah terus. Okey, ngam-ngam. Okey, isikan Okey, apabila remaja menjerit, bunyi jeritan memantul kembali dari permukaan dinding yang keras. Bunyi yang dipantulkan menyerupai bunyi asal, tetapi mengambil sedikit masa untuk sampai ke telinga pendengar. Bunyi yang dipantulkan dipanggil gema, echo. Gema atau echo. Alright. Yang nombor 2. Nombor 2. A1. Apabila kereta polis bergerak ke arah A sambil membunyikan siren, frekuensi bunyi yang didengari oleh A meningkat. Manakala frekuensi bunyi yang didengari oleh B berkurang. Selain itu, panjang gelombang yang diterima oleh A adalah lebih pendek. Panjang gelombang. Cikgu tak masuk lagi. Panjang gelombang. Manakala panjang gelombang yang diterima oleh B adalah lebih panjang. Oleh itu, bunyi siren yang didengari oleh A adalah lebih nyaring dan kelansingan lebih tinggi daripada yang didengar oleh B. So, yang tadi full cycle untuk gelombang ni, nampak yang cikgu tulis tadi kan? Yang ini, kita panggil panjang gelombang, ataupun lambda. Panjang gelombang ni dalam berapa second, menentukan dia punya frekuensi. Yang ni advance sikit lah. Cuma kita kenal awal-awal. Kenal lah. Jangan tak kenal. Alright. Number 2, page 131 sebelah dia. Namakan fenomena gelombang yang berlaku, kita panggil itu kesan Doppler. Apabila polis melintas depan kamu, bunyi siren atau ambulans bunyi siren atau bomba bunyi siren, makin lama kamu akan lihat dia makin kurang langsing. Not kurang langsing, kurang nyaring. Kurang nyaring. Dia makin perlahan. So, apa yang berlaku? Makin dia pergi jauh, makin perlahan. So, benda tu biasalah kan? Kamu pun faham benda tu biasa kan? Tapi, aspek daripada study tu ataupun pemerhatian tu, kamu akan lihat, bunyi tadi makin perlahan untuk kamu. Tapi untuk orang lain di sana, makin lama makin kuat pula. Nampak tak? So, yang itu kita panggil dia kesan Doppler. Kesan Doppler antara dua titik lah. Maksudnya, kalau keluar dalam bentuk matematik, kita ambil kisah pasal jarak, kita ambil kisah pasal masa, kan? Kita ambil kisah pasal dia punya luas rambatan dia. Gelombang tu sebesar mana. Polis bunyi siren atau bomba bunyi siren memanglah kuat, tapi kuat macam bunyi konsert ke? Tak kan? Perasan tak? Dia kuat, dia tu kuat yang sedang-sedang kan? Maksudnya dia hanya untuk bagi tahu orang yang berdekatan. Betul tak? Bukan macam bunyi konsert ataupun bunyi mercun yang mahal. Pum. Kan? Satu daerah boleh dengar, betul tak? Itu kena tahulah. Okay? Alright. Yang last sebelum kita habis. B. Sekiranya kereta polis berhenti, ramalkan kenyaringan dan kelansingan bunyi siren yang didengar oleh A dan B. Dengar baik-baik alasan ni. Kita cuba simplify. Alright. Kenyaringan dan kelansingan bunyi siren yang didengar oleh A dan B tidak berubah kerana frekuensi bunyi dan panjang gelombang bunyi yang diterima oleh kedua-duanya adalah sama ketika polis itu berhenti. Which mean antara A dengan B, tiba-tiba polis tu berhenti kat tengah-tengah, bunyi itu sama. Kekal sama. Tadi kereta polis bergerak. Dari titik, contoh dari A ke B. A makin perlahan, B makin kuat kan. Tapi all of a sudden, tiba-tiba dia berhenti kat tengah. So, bila berhenti kat tengah, bunyi yang dia dengar awal tu, dia masih kekal. Dia masih
tidak berubah dari segi kelansingan dan juga kenyaringan. Sama je. Sampailah kalau polis tu off button. Teng, terus tak bunyilah. Okay. Alright. Boleh faham keadaan tu? Kena lukis gambar juga. Okay. Next time lah. Alright. So, untuk hari ni 30 minit solid. Okay. Kita dah pengenalan untuk gelombang bunyi. Kita sambung muka surat 131 sikit lagi. Kemudian untuk next week, kita dah masuk bintang dan galaksi. Okay, all about planet. Alright. So, see you next week lah. Okay, untuk semua. Itu saja untuk hari ini. Okay, terima kasih.